Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah masih lagi berkenan untuk memberi kita berada di atas muka bumi Allah ini. Dan hari ini merupakan hari yang pertama bagi tahun Hijriah 1435 Hijriah, insya-Allah, dan menunjukkan kepada kita bahawasanya umur kita telah pun meningkat dan kita sudah hampir untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi hidayah dan taufik, memberi istiqamah kepada kita untuk kita terus berada di rumah Allah ini, sama-sama menyebarah rumah Allah ini. Dan mudah-mudahan tempoh kita berada di rumah Allah ini, kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan supaya kita sama-sama berniat iktikaf di atas rumah Allah ini. Sahaja berniat, sahaja beriktikaf dan masjid ini kerana Allah Ta'ala. Saudara perempuan, kita teruskan kuliah kita dengan seperti biasa. Kita akan membaca dua kitab, Hidayatul Sufyan dan juga Mastikah Hadis. Jadi bagi menjelaskan Hidayatul Sufyan ini, saya akan rujuk beberapa kitab lain, insya-Allah. Minggu lepas kuliah yang lepas kita telah pun mengetahui tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan mandi, ya. Jadi mandi junub ni, tuan-tuan, dalam kitab Hidayatul Sufyan ni dia sebut rukun mandi ada dua. Yang pertama ialah niat untuk mengangkat hadap besar ataupun niat untuk mandi janabah. Kemudian yang kedua ialah menyampaikan ataupun meratakan air di seluruh badan. Dalam kitab ini dia sebut dua rukun. Ada kitab-kitab lain dia kata ada tiga rukun. Yang pertama menghilangkan najis, kemudian niat, kemudian meratakan air. Okey. Dalam kitab ini dia tak sebut sunat-sunat yang patut kita lakukan. Jadi oleh kerana kita dah baca bab ini, jadi sukalah saya nak menyebut perkara-perkara sunat dalam kita melaksanakan mandi janabah ini, mandi hadap besar ini, tuan-tuan. Ingat, tuan-tuan, mandi hadap besar ini penting. Kalau sekiranya dia tidak terangkat, tidak terlaksana, maka kita masih berada dalam hadap besar. Maka pantalaran yang pernah saya sebutkan sebelum ini kita tidak boleh lakukan. Kita tak boleh sembahyang, tak boleh baca Quran, menyentuh Quran, tawaf dan sebagainya lah. Jadi oleh kerana itu kena pastikan kita mengangkat hadap besar ini mesti dalam keadaan yang sempurna. Di antara yang sunat-sunat yang patut kita lakukan, selepas kita menghilangkan najis, kalau ada najis kita hilangkan semua di anggota badan kita ini. Kemudian kita disunatkan kita mengambil wudu. Kita mengambil wudu. Sebelum kita mengangkat hadap besar tu disunatkan kita mengambil wudu. Kemudian kita berniat rukun, niat. Kemudian kita menyampaikan ayat. Sahaja aku makan wudu tu, maka air akan kena di mana-mana anggota kita, sama ada muka atau sebagainya lah kita. Kemudian kita meratakan air di seluruh badan kita. Di samping kita meratakan air di seluruh badan kita, ini merupakan rukun. Kita disunatkan menggosoknya, gosok. Dan disunatkan juga kita mandi itu kita beratkan sebelah kanan dulu, sebelah kanan dulu. Kemudian bawa sebelah kiri. Sunat ke tak sunat? Kalau kita mandi dalam sungai, tak ada buat apa, bawa kiri, ya. Kemudian itu di antara
Ada lagi lah di antara sunat-sunat yang patut kita lakukan, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini tuan-tuan, mandi apa hadap besar ini kita kena pastikanlah dia terangkat, maksudnya dia melengkapi syarat-syarat sahnya, insya-Allah. Pada malam ini kita teruskan dalam pasal yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula segala syarat wudu dan mandi itu 12 perkara. Yang pertama Islam. Orang Islam jadi kalau nak ambil wudu kan dia mesti orang Islam dulu. Kalau tidak, wudunya tak sah. Dia nak mandi hadap besar pun dia kena orang Islam dulu. Lepas itu macam yang kuliah yang lepas saya sebutkan, orang bukan Islam ni, dia bagi dia tidak, dia berada dalam hadap besar ke, dia dalam keadaan haid ke, tak ada haid pun dia sama aja bagi dia, sebab dia tak pernah mandi pun. Kalau dia mandi hadap besar pun tak sah, sebab dia bukan Islam. Dia kena orang Islam dulu. Yang keduanya mumayyiz. Kalau yang bukan mumayyiz, tak sah. Maksudnya awal budak-budak yang belum mumayyiz ni, dia tak ada bagi dia lah. Tapi kita kena ajak anak kita walaupun tak mumayyiz, kita kena ajak macam mana nak ambil wuduk dan sebagainya. Kena ajak dia. Kena ajak dia. Sebab itu kita nak ingatkan pada malam ini bagi ibu bapa yang Tok Wan ke, kadang-kadang dia bawa anak dia pergi buat umrah. Kita kan mesti cuti sekolah ni, ramai yang buat umrah bawa cucu yang tak mumayyiz lagi. Kena pastikan macam mana dia nak tawaf dan sebagainya. Kena belajar yang tu. Tidak kan ingat tak, umrah-umrah kita pun sakut. Tawaf kita pun sakut nanti kalau kita tak belajar. Sebab itu kita kena belajar cara macam mana nak melaksanakan tawaf untuk cucu kita yang tak mumayyiz dan sebagainya. Jangan buat macam tu saja. Saya nak tegaskan di sini tuan-tuan, sebab tahun sudah saya pergi, tahun ni 2013. Banyak masalah. Pertama kali yang package yang pergi tu dia tak bawa guru agama. Aduh. Kita pula jadi pemurah bagi nombor handset kita ni. Menjawablah, daripada saya menjawab tu dia menunjukkan bahawa dia tak belajar. Yang bawa ni kata umrah sunat pula. Tuan-tuan ingatlah, kalau kita berniat umrah, walaupun umrah sunat, selagi kita tak melengkapkan rukun-rukun umrah kita, kita masih dalam ihram, dan 13 patah larang tu kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Kita bimbang lagi umrah kita tak sah. Pasti kan. Kalau kita nak bawa anak kita yang tak mumayyiz ni, kita pastikanlah. Yang mumayyiz pun kena pastikan juga. Kena belajar juga macam mana nak niat dia, macam mana nak pergi dia tawaf, macam mana dia nak pakai ihram dan sebagainya. Kita kena belajar. Kena belajar. Ingatan dah. Ketiganya mengetahui akan kifiat kedua amal. Okey, yang ketiganya syarat untuk nak mengesahkan wudu kita, syarat untuk nak mengesahkan mandi junub kita ni, yang ketiga ialah kita kena tahu macam mana cara nak mandi wudu, macam mana cara nak ambil wudu. Tu dia kata mengetahui akan kifiat keduanya. Cara macam mana nak ambil wudu. Kena belajar. InsyaAllah nanti kita akan sampai tentang ambil wudu dan sebagainya. Kadang-kadang kita cuma ambil wudu pun, ya Allah lebih. Ingat tuan-tuan, kalau kita tak sah wudu kita, tak sahlah semayang kita. Ululah semayang, hitam dari tapi duk buat maksiat lagi, duk teringat nak mengekor lagi. Padahal Allah kata semayang itu boleh mencegah fahsya wal munkar. Pokoknya semayang kita tak boleh nak cegah fahsya wal munkar. Jadi kita kena cek tengok semayang kita, wudu kita, mandi junub kita, ayat yang kita gunakan dan sebagainya. Kita kena cek tengok. Dia ada something wrong, ada benda-benda yang tak betul itu, insyaAllah. Yang keempatnya dengan air yang mutlak. Kita nak mandi dulu, nak ambil wudu, mesti air yang mutlak. Kita akan belajar pada air mutlak. Belajar lama dah Ustaz. Apa dia air mutlak? Kelimanya mengetahui akan keadaan air itu mutlak.
Satu, kita kena tahu kita nak ambil wuduk tu air tu mutlak. Dan yang berikutnya dia kata, kita kena tahu betul-betul ayat tu ayat mutlak. Keadaan ayat tu betul-betul mutlak. Kena pastikan betul-betul. Jangan saya sebut. Dan mudah-mudahan yang lepas di sini saya tak salah saya kan. Kita kena pastikan masa kita nak angkat hadas ni, kita nak basuh najis kita apabila kita berak, kita nak basuh najis kita. Pastikan ayat tu ayat yang mutlak, dengan ayat najis, dengan ayat mustakmal. Walaupun kita dah sapu wangi semua dah okey dah, tapi kalau airnya bukan ayat mutlak, tak terangkat nanti. Nak basuh kencing kita, nak pastikan air polah yang ada dalam bilik air kita tu cukupkan 2 polah. Kita akan belajar nanti insya-Allah. Sebab dia akan ada kaitan dengan ibadat kita, tuan-tuan. Keenamnya, ketiadakan sesuatu yang mendegah akan sampai air kepada anggotanya. Anggota keduanya maksudnya angkat hadas besar dan wuduk. Kita kena pastikan air yang kita basuh anggota wuduk kita, kena pastikan air itu sampai di anggota wuduk kita. Anggota wuduk kita tak banyak, tuan-tuan. Muka, tangan, di kepala, kaki. Itu anggota wuduk. Anggota mandi junub, semua anggota yang boleh sampai air. Sorry kalau tangan kita daripada mula duk menyentuh dah, daripada lahir duk menyentuh dah, tak boleh sampai air di bawah ni. Sampaikan setakat yang boleh dengan hidup. Angkat pula ni, menyiksa pula, setakat yang boleh sampai. Pastikan tidak ada benda-benda yang boleh mencegahnya. Biasanya yang nak mencegah ni biasanya, tuan-tuan, kalau kita sisik ikan yang bersisik tu, dia lekat, kadang-kadang dia sebati, ayat tak sampai. Itu kena jaga. Orang menolak kita, kena pastikan lah. Kalau tak sampai nanti tak boleh. Sebab macam tu dia masuk dalam bab sahihul jabirah pula. Kalau yang berbalu kan, itu kita baca dalam bab sahihul jabirah, tangan yang berbalu dan sebagainya. Macam mana nak ambil wuduk? Itu kita akan sampai dalam bab tu. Bab tu InsyaAllah boleh. Semua benda dia tak menyusahkan kalau kita belajar. Sebab tu orang kata, orang yang ada ilmu ni, dia tak payah semayang. Tak payah semayang ni bukanlah tak semayang. Tak payah semayang maksudnya dia senang buat. Dia tak susah-susah. Orang yang tak tahu ni dia payah-payah. Kena belajar, tuan-tuan, insyaAllah. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita dapat menghadirkan diri ni. InsyaAllah saya tengok bagi tunggu-tunggu. Terima kasih lah kalau kita puasa masjid tadi bergok dia. Alhamdulillah, masjid pun besar, tahu kipas pun besar. Semangat anak-anak ni sama dengan kipas tu, besar semangat dia, tinggi semangatnya. Tengok jadual ada di buat tu. Kalau tak umai lagi tu tak tahulah. Wallahualam. Okey ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ketujuhnya, hendak mengalir air atas anggota yang dibasuh akan dia. Jadi kalau kita mandi junub, pastilah kita kena sampai ke air lah. Mengalir. Tak boleh duduk lap-lap tu kalau mandi junub. Demikian juga ambil wuduk. Kalau yang basuh, kena air mengalir. Kalau yang sapu tu tak apa lah. Yang basuh tangan, sapu kepala kan. Yang sapu tu nampak satu kepala je. Yang ni cuma basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Jadi kena mengalir airnya. Kena mengalir. Air mengalir ni kalau kata banyak macam saya pernah tunjuk kan, dia mengalir sikit pun dah, dia kan mengalir lah. Sebab tu kita kalau yang pergi Mekah sana tu, kita ada menggalakkan untuk pakai spray lah. Spray senang. Okey.
Kedelapan, ketiadakan sesuatu yang menafi ia akan wuduk dan mandi, iaitu haid dan nifas. Maksudnya dia orang yang mandi dulu dan orang yang ambil wuduk ni dia tidak berada dalam keadaan haid dan nifas. Itu maksudnya macam tu. Kesembilannya, ketiadakan mempaling akan niat bagi yang lain daripada keduanya, seperti niat tabaruk semata-mata. Maksudnya di sini tuan-tuan, kat masa kita nak ambil wuduk tu, kita dengan niat lain. Contohnya kita basuh kepala, sapu kepala, sampai ke ayak di kepala. Kadang-kadang kita rasa kepala kita panas kan. Kita nak basuh kepala, nak sapu kepala. Aku basuh kepala lah bagi hilang panas sikit. Dan dia nak ambil wuduk, nak basuh, nak sapu kepala tu dalam keadaan dia nak berwuduk. Tapi dia niat nak bagi hilang panas dan sebagainya. Itu tak mau. Maksudnya mesti berniat untuk wuduk. Kita selalunya kita tengok nak ambil wuduk ni, sampailah tang kita nak sapu kepala. Disunatkan kita sapu semua kepala ni kan, pakai ayam tu, ambil disunatkan macam tu. Disunatkan, sunat seluruh. Jadi apabila dia selalu buat macam tu, aku malam ni nak kena bagi lebih sikit pada 5, lebih pada 3, nak bagi kepala aku ni sejuk sikit. Padahal dia duk ambil wuduk. Dia punya niat yang lain. Tak mau. Tak mau. Dia kena mengekalkan niat untuk wuduk. Jadi dia berniat untuk nak bagi sejuk-sejuk dan sebagainya. Itu tak boleh tu. Dia kena mengekalkan niat semata-mata untuk berwuduk atau semata-mata untuk melakukan mandi hadap besar. Ingat duk kata aku bagi mandi lama sikit hari malam ni. Pagi ni aku nak bagi sejuk badan sikit. Tak sejuk badan tu bab lain. Mandi dulu, niat mandi hadap besar dulu. Jangan dua dalam satu tahu. Tu ada. Ada yang ternitam macam tu. Dia tak mau. Syarat dia tu. Kalau kita mandi hadap besar, tak sah lah hadap besar kita. Sebab kita mengubah niat kita. Menurut kita niat mandi hadap besar. Dah mandi-mandi, aku dah mandi lama sikit. Ini bagi sejuk badan aku sikit. Niat tu kena pastikan. So, dia kata di sini, ketiadakan mempaling akan niat bagi yang lain daripada keduanya, seperti niat tabarruk semata-mata. Nak bagi sejuk badan. Tak mau. Kesepuluhnya, bahawa melebih akan basuh, melebih tu, melebih akan basuh daripada qadar yang wajibnya kerana hendak merata akan basuhannya. Jadi kalau boleh, kalau kita ambil wuduk lah, kalau kata mandi duduk ni semua anggota badan. Kalau kata ambil wuduk, basuh tangan, lebihkan sampai lebih pada siku. Melebihkan, lebih daripada basuhan. Had basuhan itu. Kalau kata basuh tangan sampai siku, lebih daripada siku. Kena. Syarat dia tuan-tuan. Kalau ngam-ngam siku je tak boleh. Kena lebih pada siku. Syarat dia tuan-tuan. Syarat aja. Itu dia kata di sini, bahawa melebih akan basuhan daripada qadar yang wajibnya kerana hendak merata akan basuhannya. Mesti syarat dia tuan-tuan, syarat. Untuk sah untuk kita mesti bagi lebih. Ke-11nya, bahawa tahqiq ia akan suatu yang menghendaki ia bagi wuduk dan mandi. Maksudnya dia betul-betul yakin yang dia ni nak mengambil wuduk dan dia nak mandi hadap besar. Tahqiq dia, tak ada yang lain daripada itu. Ke-12, bahawa membasuh ia akan anggota yang bertambah ia menyerupai ia dengan yang asli asalnya. Maksud di sini tuan-tuan, kalau kata tangan dia ada lebih sikit, tangan kan, ada setengah tu ada lebih tangannya kan, kaki ke dia kan, basuh lebih tu kena basuh juga, kena basuhkan juga, kena sampaikan air juga, kena sampaikan air juga. Okey, itu di antara syarat untuk ambil wuduk dan mandi junub.
Okey. Ni yang penting juga ni tuan-tuan, yang selalu berlaku. Dan insya-Allah yang ni kita kalau dah makin umur, yang bab yang kita nak baca ni akan berlaku tuan-tuan. Kalau di Mekah banyak sangat ni. Banyak sangat ni. Dan ditambah bagi wudu, bukan bagi mandi junub. Orang yang mempunyai dururah 3 syarat pula. Pertamanya, kita baca hadis dulu, nanti kita akan menjelaskan lagi ya. Dan ditambah bagi wudu orang yang mempunyai dururah ni keperluan dia ada masalah lah. Orang yang ada masalah, 3 syarat pula. Pertamanya, mendahulukan istinja dan tahafuz atas wudu. Maksud di sini tuan-tuan, mendahulukan istinja, basuh. Tahafuz ni dia kena jaga atas wudu. Sabar, kita baca dulu. Keduanya, wajib mualat antara istinja dan tahafuz, dan antara tahafuz dan wudu, dan di antara wudu dan sembahyang. Ketiganya, diperbuat sekalian itu kemudian daripada masuk waktu sembahyang. Okey. Jadi orang yang ada masalah, kalau dalam kitab-kitab lain dia kata wudu daimul hadas. Orang yang ada masalah. Macam mana? Orang yang berada dalam daimul hadas. Jadi dia kena tambah 3 perkara tadi ni. Dia kena basuh, dia kena jaga, kemudian dia ambil wudu. Kemudian dia kena ada mualat dia. Daripada dia basuh, dia jaga, kemudian berwudu tu kena berterusan dengan sembahyang dia. Dia kena buat semua tu dalam waktu, masuk waktu. Okey. Kita jelaskan sikit sini. Kalau tuan-tuan nak tulis pun boleh. Bahagian ni kita nak penjelasan je. Biasanya tuan-tuan, yang kata wudu daimul hadas ni adalah orang yang sentiasa di dalam keadaan hadas. Ini berlaku apabila keluarnya sesuatu secara berterusan atau tanpa kawalan dari salah satu daripada kemaluan hadapan atau belakang. Ini termasuklah. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau dah berumur dah, sama lah saya sebut berumur ni, saya pun dah berumur lah ni 50 lebih lah. Biasalah. Kalau kereta lama dia boleh tukar spare part. Kita ni dia payah spare part. Dan kadang-kadang kita air kencing kita pun tak ada nak kontrol. Dia lama je kan. Duduk dia keluar je kan. Dia keluar tu air kencing. Ada setengah orang dia punya penyakit keluar mani manjang. Ada setengah tu dia kentut manjang. Keluar kentut dia, kentut. Angin. Kan? Ada setengah keluar najis. Macam perempuan istihadah lah. Darah penyakit tu kan. Istihadah lebih daripada haid dia, apakah disebut sebagai darah istihadah. Macam mana dia nak sembahyang? Dia nak buat macam mana? Okey. Kalau dalam kita bincang dalam muzakarah hadis, jadi kata daimul hadas ni, saya nak tengok kita ni masuk dalam kategori daimul hadas tak? Kalau saya kata tadi air kencing kita ada keluar kan, kadang-kadang kita tak sedap dia keluar tu. Dia basah aja. Kan? Kencing kita kan. Jadi kalau kita nak kategori kita ni dah masuk dalam daimul hadas atau kita telah ada penyakit yang macam tu, di sini dia sebut tu sebelum saya nak jelaskan itu. Dia ada 5 keadaan. Yang pertama, sentiasa keluar kencing tanpa kawalan. Itu biasalah. Atau sentiasa keluar madi. Itu dia sebut salisul bau, salisul madi. Atau keluar najis. Biasa keluar najis. Keluar angin.
atau perempuan istihadah ni. Itu dalam 5 keadaan. Jadi kalau kita nak tahu kita dah masuk dalam 5 keadaan ini, dia daripada kita ambil wudu, lepas kita ambil wudu tu kita tak sempat nak sembahyang 2 rakaat. Kita buat cepat dah tu pun tak ada nak cepat juga. Air kencing keluar juga. Tak boleh nak kawal. Pepak longgak. Dia bumuk ni dia longgak. Dia tak boleh nak kawal dah. Keluar juga. Kita dah pasti dah kita buat cepat dah kan. Ambil wudu terus pergi sembahyang kan, contohnya tu kan. Tak boleh dah, tak sempat dah. Jadi kita telah mengalami daim hadas. Kita sudah ada penyakit yang macam tu dah. Atau kita kata apa? Salisul bau ni, kita keluar air kecil ni. Okey, kalau kita dah ada dalam keadaan yang macam tu tuan-tuan, macam mana kita nak buat? Dalam kitab ni kita dah baca dah, dia tambah 3 syarat kan. Yang pertama, syarat pertama kita ulang tadi, istinja dan tahafuz atas wudu. Kedua, wajib mualaf antara istinja dan tahafuz, antara tahafuz dan wudu, dan antara wudu dengan sembahyang. Yang ketiga, kena masuk waktu sembahyang dulu. Syarat dia. Okey. Jadi dia kira macam ni tuan-tuan. Kita ambil yang masuk waktu dululah. Ni dalam kitab ni dia faham masuk waktu tu belakang. Apabila kita sudah ada penyakit yang macam tu, katalah kencing tak lawas, selalu kentut, kentutnya ada tuan-tuan. Jadi kita nak buat, kita kena pastikan masuk waktu dulu. Kita nak sembahyang apa? Sembahyang zuhur, masuk waktu zuhur dulu. Kalau tak masuk waktu zuhur tak boleh buat itu syarat dia. Kena buat hak tadi-tadi dia yang kita sebut 1, 2 dan yang ketiga tu masuk waktu kan. Nak buat hak syarat yang pertama, syarat yang kedua tu mesti masuk waktu dulu. Kalau kita nak sembahyang zuhur, pastikan masuk waktu zuhur dulu. Jangan tak masuk waktu, tak terangkat wudu kita. Kita kata kita nak masuk waktu, kita nak sembahyang zuhur, okey masuk waktu lah 5 minit. Nak sembahyang isyak 8-12 minit, masuk waktu 8-12 minit, okey. Baru kita buat yang tadi. Yang pertama kita faham, hendaklah ia menyucikan najis dengan membasuhnya. Istinja dulu. Okey, katakanlah dia penyakit dia ayat kencing duk keluar, dia kena pergi bilik ayat, basuh dulu kemaluan dia. Basuh dulu. Kalau seluar dalam kena ayat najis, kena kencing, buang tak ada, dia kena pakai pula. Buang dulu. Jadi kena bawa spare lah. Seluar dalam tu. Ni kalau sembahyang di tasik keluar tak apa lah. Terus sembahyang di muka. Itu susah ambil tu pada apa Ustaz? Susah. Saya nak pergi sembahyang dekat kantor imam. Tunggu masa waktu tak boleh. Dia dalam keadaan dia macam tu pun nak pergi sembahyang dekat kantor imam. Tak boleh lah. Boleh di tasik keluar tak apa. Di Mekah tak boleh lah. Dia nak marah kita. Susah ni apa undang-undang ni tak? Ni apa peraturan ni? Sebab apa? Ni saya kena marah ni. Sebab isteri dia istihadah. Isteri dia nyakit darah. Kan? Suami dia tak mau ikut isteri. Saya kata, kakak kena pergi dekat bilik ayah. Suami kena tunggu tak mana-mana. Tinggal isteri. Ni kalau kita pergi Mekah kan? Lepas tu nak sembahyang apa? Sembahyang asar kata. Okey. Tok bilai di Masjidil Haram, Allah alimullah, bilai utama Masjidil Haram. Saya empatlah peluk alimullah dia pergi Masjid Negeri tu. Apa bilai utama. Dia bang saja, barulah kakak pergi masuk bilik ayam, basuh semua tu, istinja, lepas istinja, kemudian bahagian yang keluar najis hendaklah dibalut simpal, balut atau simpal. Jika istihadah atau apa nama ni keluar najis, tidak boleh dilekat botol pada kemaluan, tetapi hendaklah dibungkus. Jangan kalau kencing tu keluar tu pergi botol pula tu. Botol kecil tak ada tu. Tak boleh tak boleh. Jadi sekarang ni mudah tuan-tuan. Kita nak balut botol susah lah ni tuan-tuan. Lah ni kita ada apa? Pampers tu kan. Pakai pampers tu.
Pakai pampers. Itu tak masalah. Jadi kakak dengar saja masuk asar, baru basuh semua, pakai semua tu, ambil wudu. Ambil wudu, lepas ambil wudu, segera keluar, baru pergi semayang. Jadi suami dah ikutlah, tak mana dia ada tempat, tentulah semayang. Dia ada duduk dalam semayang belakang ke imam, tak boleh lah, tak boleh. Sebab kita ada masalah lah. Macam tu. Dia masalah ni, suami tak mau. Suami kata, saya nak semayang dalam kata. Dia punya masalah, dia punya masalah. Macam hidup beli tu. Okey. Jadi yang pertama masuk waktu, yang kedua adalah ia menyucikan najis dengan membasuhnya. Ketiga, kemudian bahagian keluar najis hendaklah dibalut atau disimpal. Jika istihadah atau keluar najis lah, tidak boleh dilekatkan botol pada kemaluan, tapi hendaklah dibungkus. Dibungkus. Tapi kalau mudah sekali kita pakai pampers senang. Supaya dia tak, yang pentingnya dia tak mengalir. Dia tak tirik lah, tak mengalir nanti duduk semayang meleleh habis kat bawah-bawah, tak boleh tu, tak boleh tu. Kena pasti nak kawal yang tu. Yang kata istinja tahafuz tu, kita jaga tu, nak jaga yang tu. Kalau duduk-duduk basuh habis kita punya kemaluan tu, balut dengan kain kan, supaya kalau dia keluar pun duduk di kain tu. Tu maksudnya dia tak mau bagi meleleh lah, tak mau bagi kena yang lain. Dipastikan najis tidak meleleh. Itu maksudnya kita nak buat tu supaya najis jangan meleleh. Jadi kalau paling mudah tu, kalau kita pakai pampers tu, tak ada masalah tuan-tuan. Teruskan berwuduk. Lepas kita istinja, basuh, lepas tu kita tahapu, kita jaga, kita balut bagi elok, pakai pampers bagi elok lah, tak bagi meleleh lah. Terus berwuduk, kita ambil wuduk. Kalau berwuduk lah, kalau nak tayamum, ambil tayamum lah. Maksudnya tu. Lepas tu kita ambil wudu. Ya. Lepas ambil wudu, terus semayang tanpa senggang yang paling panjang, kecuali untuk masalah yang berkaitan dengan solat. Itu tak apa. Kalau masalah yang berkaitan dengan solat, tak apa. Contohnya tuan-tuan, contohnya ada, saya tak mahu sebut lah. Dia cikgu dia ada masalah, dia selalu rujuk dia lah. Dia nak pergi sembahyang Jumaat juga. Alhamdulillah, dia ada skuter tu. Dia kata tak apa, cikgu rumah dia tak apa jauh dengan masjid. Cikgu duduk rumah dulu. Cikgu duduk rumah dulu. Dengan orang bang Jumaat tu, cikgu pergi. Dengan orang bang tu, cikgu masuk dan pergi buat pertemuan macam saya kata tadi. Buat pertemuan tu. Lepas tu, habis mau tu, naik skuter cikgu pergi. Tak apa. Yang tu pasal urusan dia nak sembahyang, tak apa. Dia panjang situ, tak apa. Lepas tu dia naik, dia sembahyang tahiyatul masjid, tak apa. Lepas tu dia tunggu baca khutbah. Dia nak sembahyang Jumaat, aku tak dengar khutbah mana boleh. Dia kena dengar khutbah. Urusan solat, tak apa. Tak apa. Urusan solat. Masa dia dengar khutbah tu, dia duk keluar gigi, tak apa. Tak apa. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Kan masa dia duk tunggu tu mestilah keluar gigi kan. Tak apa. Tak ada masalah. Sebab dia daimul hadas. Masuk waktu Jumaat, sembahyang Jumaat, main fardu. Kan? Main Jumaat fardu kan? Lepas dia dengar khutbah semua, kita boleh cerita pasal Jumaat, pasal khutbah ni kita cerita dalam buku ni dia sampai. Okey. Kemudian lepas dia sembahyang Jumaat semua, dia nak sembahyang sunat pula, tak apa. Sunat dia nak buat banyak mana pun tak ada masalah. Cuma dia tak boleh dapat fardu yang lain. Satu fardu saja untuk daimul hadas ni. Dia nak buat pula mayasak, kata dia tak batal, dia tak kentut lagi, dia kata tak boleh lah, tak boleh. Dia kena ambil dulu lain. Kalau macam di Mekah, dia tawaf fardu. Okey, lepas dia tawaf fardu, dia nak sembahyang zuhur fardu. Tak boleh. Dia kena ambil buat lain. Sebab apa? Sebab tawaf fardu, zuhur pun fardu. Tapi lepas dia tawaf fardu, dia nak tawaf sunat, tak apa. Yang sunat tak apa. Sunat buat dah banyak, apa pun tak ada masalah. Maksudnya macam tu. Kesemua perkara di atas hendaklah dilakukan setelah masuk waktu.
secara mualat berturut-turut. Lepas dia basuh semua, dia tahafuz, dia jaga tadi macam saya kata pakai pampers lah. Dengan lepas-lepas masuk basuh tu bila isap rokok lagi, jawab handset lagi, lepas tu pula bau lepas. Tak mau. Dia tak mualat, tak mau. Dia kena buat strict, mualat. Dan hendaklah diulang untuk setiap waktu solat. Satu wudu hanya untuk satu waktu fardu saja. Niat wudu pula hendaklah dia kena berniat macam ni. Dia kena berniat sahaja aku berwudu, sahaja aku mangkat wudu kerana Allah Ta'ala. Dia kena niat macam tu. Kalau dia berniat mengangkat hadas, tak memadai. Dia kena berniat sahaja aku mangkat wudu kerana Allah Ta'ala. Kalau dia mengangkat hadas adalah tidak memadai, solatnya sah dan tidak perlu diulang. Jadi kalau sembahyang orang yang macam ni, dalam keadaan yang macam ni, sembahyang dah sah dan dia tak perlu ulang-ulang. Tak perlu. Kalau dia sembuh balik penyakit dia kan, tak perlu diulang. Tak payah ulang. Dan orang yang dalam keadaan yang macam ni, orang dalam keadaan daimul hadas ni, boleh jadi imam. Boleh jadi imam. Tengok tak boleh pula. Tak boleh. Pakai. Ada setengah orang kan? Saya pernah tengok sahabat. Ada bertunjuk kat saya. Saya jadi pegawai takbir agama di SPS, dia bertunjuk. Dia pasal dia punya spare juga. Spare part ni dia punya najis dia tak boleh keluar lah kat sana. Dia tebuk keluar sini, dia selalu keluar kat sini kan? Dia pakai plastik tu kan? Jadi tak salah. Balik kena basuh lah. Dia basuh, dia pakai balik kan? Lepas tu tak ada masalah, dia nak keluar tak ada. Yang tu dia tak boleh nak tampal-tampal pula tu kan? Mana boleh tampal-tampal? Kan dia keluar dia tak apa. Dia masuk dalam daimah hadas. Walaupun najis dia duduk keluar kat plastik je kan? Tak apa. Tapi sebelum dia nak ambil, dia kena istinja dulu, basuh dulu tentu kan? Basuh tu dia pakai balik dia punya plastik tu kan? Apa orang panggil istilah bawah tu? Tu dia ambil lah. Tak salah. Orang yang kentut, yang selalu duduk keluar kentut, dia nak basuh apa? Dia nak bubuh. Bayar dia nak bubuh tu. Bubuh tu je kan? Bayar tak ada. Cuma basuh-basuh aja. Ambil wuduk lah. Ambil wuduk macam saya kata tadi. Dia nak kentut-kentut juga lah, nak buat macam mana? Dia masuk dalam daimah hadas lah. Rupi bubuh lah tu tadi siang aja. Takut dia penyakit dan sebagainya lah. Ini tak ada tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Ini kita Allah alam, kita makin taklah saya sebut tua ni, kita hayat tua terasa lah kan. Macam tu kan. Kita dah makin bumuk ni, dia macam-macam penyakit. Kan bumuk, tak bumuk pun kadang-kadang tengok penyakit macam-macam kan. Kena pastikan insya-Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya pun 2-3 hari ni kita selalu pergi hospital kulit. Mana belakang saya accident, kena dengan van patah kaki. Kita pergi tengok alhamdulillah di masjid, di hospital kulit tu dia ada plakat cara nak ambil wudu orang yang sakit, cara nak semayang orang sakit. Dan kita pun akan sampai nanti, kita ada buku dia tuan-tuan. Ni panduan tayamum wudu dan solat bagi pesakit. Kita ada ni. Kita akan sampai nanti, kita akan baca juga ni. Baik, kadang-kadang ni masuk hospital, off, semayang pun off. Kan? Awak tak semayang? Sakit tak? Tak ada macam tu. Ni kita tanya tu dia. Hak jadi Tok Iman pun. Saya sebut Tok Iman ni, Tok Iman kan. Tok Iman ada accident, tanya macam mana Tuan Haji semayang? Cuti tak apa nak macam mana? Balik tentu kan. Semayang ni tak ada cuti. Orang lelaki tak ada cuti. Orang perempuan ada cuti. Jadi orang nak perempuan cuti, orang lelaki pun nak cuti juga. Kecuali orang lelaki ni, dia boleh cuti kalau dia pensan. Dia pergi operate dada dia, dia tak sedap. Tak apa. Dia sedap. Ustaz main dah. Dia sedap lah. Dia kena semayang. Bayar janda ustaz. Tengok duk macam ni.
Siang dia nak sembahyang tak? Oi, kena sembahyang. Kena sembahyang tuan-tuan. Ni kita cerita je nak sembahyang. Tak boleh tuan-tuan. Jangan tinggal berdosa tuan-tuan. Tinggal sembahyang dengan sengaja. Ada hadis kata dia boleh jadi ya. Jadi saya ingat setakat itu pada malam ini kita akan sambung syahidan. Maka bagi tidak sah mengangkat akan hadas dan menghilang akan najis melainkan dengan air yang mutlak. InsyaAllah akan sambung itu. Hari ini 12 bulan tak lah 12 bulan. Tengok ada jadual di luar tu. Alhamdulillah dia buat jadual besar bukan? 12 hari bulan minggu depan lah insyaAllah. Okey. Kalau tuan-tuan nak tanya lagi lah, kita baca hadis dulu insyaAllah. Khemah 3 hadis jilid yang pertama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beli yang baru ni dia rumi pun dah tuan-tuan. Jilid yang baru ni. Malam ni kita akan baca hadis yang ke-61 tuan-tuan. Hadis yang ke-61 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni panjang juga tuan-tuan, panjang insya-Allah. Panjang ni kita tak akan baca sampai habis tuan-tuan insya-Allah. Kita akan sambung nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ila al-qubri wa lamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlahu ka'anna ala ru'usina tayran wa fi yadihi umudun yang kutu bihi fil ardi farafa'a ra'sahu faqala ista'idu billahi min azabil qubr marrataini aw salasan thumma qala innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas samai baidul wujuhi ka'anna wujuhahum syamsu ma'ahum kafan min akbaril jannah wa hanutun minan hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar summa yajibul malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'si fa yaqulu ayyuhan nafsul thayyibah ikhruji wa fi riwayatin al-maitu yahmuruhu al-malaikatu fa idza kana rajulun salihan qalu ikhruji ila maghfiratin minallah wa ridwanin qala fatukhriju tasilu kama tasilul qatratu min siqai fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'aini hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafani wa fi dhalikal hanuti yakhruju minha ka'atyabil nafhati misk wajidat ala wajhil ard qala fayas'aduna biha wala yamuruna ya'ni biha ala al-mala'i minal malaikati illa qalu ma hadha ruhul qayyim fayaqulu fulan bin fulan bi ahsanil asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu biha ila samai dunya fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum wa yusayyi'uhu min kulli samai maqarrabuha ila samai allati taliha hatta yuntaha bihi ila samai sab'a
ila as-sama'is sabi'ah fa yaqulu Allahu 'azza wa jalla uktubu kitaba 'abdi fi illiyin wa'iduhu ila al-ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Ada sambung lagi tuan-tuan, kita berhenti di sini dulu. Kita nak cerita orang yang soleh dulu insya-Allah tuan-tuan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini diriwayatkan daripada Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu. Katanya, kami telah keluar bersama-sama Nabi SAW mengiringi jenazah seorang lelaki dari kaum Ansar. Lalu kami sampai di kuburnya yang disediakan. Nabi Barok beritahu dia bersama para sahabat mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar bersama dengan Nabi, bawa jenazah tu sampai di kubur yang dah dibumikan. Maksudnya kubur tu telah disediakan lah. Rasulullah SAW pun duduk. Lalu kami duduk di sekelilingnya. Ini tuan-tuan ni. Tuan-tuan tengok dalam hadis ini dia kata macam ni ya. Fajalasa Rasulullah SAW wa jalasna haulahu. Bila Nabi sampai dekat kubur tu, Nabi duduk di tepi kubur. Nabi duduk di tepi kubur. Nabi tak duduk di atas kubur yang ada mayat di bawah. Tak boleh tu. Kita boleh duduk di tepi kubur. Boleh. Dan hadis ni kata, bila Nabi sampai di kubur tadi ni, jenazah tadi pun telah dibumikan. Sampai, maka Nabi pun sampai, Nabi duduk. Fajalasa Rasulullah, maka duduklah Nabi Muhammad, Nabi SAW. Wa jalasna haulau, kami pun duduklah di keliling kubur. Telah dikumikan lelaki Ansar tadi, bukan Nabi duduk di tepi kubur. Lepas tu kami pun duduk di keliling kubur. Nabi tak duduk di atas kubur yang ada mayat. Nabi duduk di tepi kubur. Misalnya dulu ada masa saya duduk di Fatwa, kita gunakan hadis ini untuk menunjukkan kita boleh duduk atas kubur yang tidak ada mayat di bawah. Maksudnya kita duduk atas kubur macam duduk atas bara api, itu tak betul. Yang kita duduk atas kubur macam bara api itu kita duduk atas kubur. Dan duduklah dalam keadaan kita pergi berak dah. Kalau dalam ikna ada dalam fat Muni Muqtad, dia kata duduk. Yang dikatakan duduk macam duduk atas kubur macam duduk atas bara api tu. Kalau kita pergi kencing dan berak dalam Muni Muqtad dia terjemah macam tu. Dia menguraikan duduk atas kubur. Yang tak boleh tu. Okey. Balik di sini Di Nabi duduk. Nabi duduk. Lalu kami pun duduk di sekelilingnya dengan keadaan tidak bergerak dan membisu. Manakala baginda sallallahu alaihi wasallam menyucuk-nyucuk tanah dengan seranting kayu yang ada di tangannya. Jadi lelaki Ansar tadi telah pun dikumikan. Nabi duduk di tepi kubur dan kami pun duduk di keliling kubur tu. Nabi dah pegang kayu dan ditutup-tutup atas kubur tadi Cucuk tu. Terus Nabi setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Farafa'a ra'sahu faqala. Nabi angkat kepala, Nabi terus bersabda, mintalah kamu perlindungan. Nabi kata ayat ni mintalah tu kepada siapa? Pada mayat dalam. Kepada lelaki yang lelaki Ansar telah dikumikan. Mintalah kamu di sini ni. Ista'idhu billahi min azabil kufri. Nabi suruh, Nabi menyeru kepada mayat yang telah dikumikan tadi, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur.
Kita buat baca talqin. Nabi ni, hadis ni Nabi taklah baca talqin. Nabi kata apa? Mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Diulangi sabdanya itu 2 kali atau 3 kali. Ista'idhu billahi min azabil kubur marrataini aw salasan. Nabi ulang. So minta ampun tu 2 kali atau 3 kali. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesungguhnya hamba Allah yang mukmin ketika hendak mati, apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat, maksudnya dalam keadaan sakratul maut, hampir nak mati dah. Nabi sambung lagi sabda ni, duduk atas kubur. Nabi sambung depan, Nabi cucuk-cucuk, Nabi bagi tahu, Nabi suruh, Nabi menyuruh kepada si mayat tadi minta ampun kepada Allah SWT 2 atau 3 kali. Nabi terus lagi sabda, Nabi kata apa? Sesungguhnya hamba Allah yang mukmin ketika hendak mati, apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat, akan turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit, putih berseri muka mereka seolah-olah matahari, dengan membawa kain kafan bersama mereka daripada kain-kain kafan surga. Disebut di sini kafan min akfal jannah, bawa kain kafan daripada kain kafan surga. Kemudian Nabi sebut lagi dan hanut, wa hanutun min hanutil jannah. Hanut dia sebenarnya hanut wa ni apa dia? Di semua dia kata hanut ialah pa alif cha alif ya. Kata apa? Percaya. Iaitu serbuk campuran dari benda-benda yang harum yang ditabur kepada mayat semasa dikafankan. Kalau kita kata apa Pak Ji? Kita nak kafan, kita buka. Tu yang serbuk tu apa? Yang wangi tu. Kapur bawang kan? Bukan kapur bawang dia. Dia kalau coklat tu. Pendana kan? Cendana apa kan? Cendana tu dia wangi bau kan? Tu lebih kurang macam tu lah. Tu hanut. Dan dia kata hanut. Hanut ni dia kata serbuk campuran dari benda-benda yang harum yang ditabur kepada mayat semasa nak dikafan. Jadi Nabi kata bagi orang yang mukmin, apabila dia hampir nak mati, dia sudah berada dalam keadaan sakratul maut. Jadi tuan-tuan, kalau kita pergi ziarah sahabat-sahabat kita yang hampir nak mati, kita ingatlah dia ni. Nabi kata apa? Satu malaikat turunlah kepadanya malaikat, bukan satu, beberapa malaikat lah. Kumpulan malaikat kepadanya malaikat-malaikat dari langit, putih berseri. Kalau boleh kerana yang nak mati itu orang yang mukmin, maka malaikat tadi muka ada putih berseri macam matahari tu. Malaikat-malaikat tadi dia bawa bersama mereka kain kafan daripada syurga dan hanut serbuk tabur tadi ni, dari yang ada di syurga, sehingga mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang. Jadi saya tak tahu nak bagi tahu jauh mana. Tuan-tuan kalau nak tengok jauh mata memandang ni, tuan-tuan pergi dekat bendang yang ada bendang kan, padang golf, tengok sejauh mata memandang, mata kita boleh nampak lagi. Jauh tu lah malaikat ni. Grup malaikat ni akan duduk dengan mayat yang nak mati tu, orang yang nak mati tu. Grup satu mayat, satu grup malaikat akan turun daripada langit. Dia bawa kain kafan dengan hanut tadi ni. Bila seorang tu nak mati, dia akan duduk jauh jarak dia apa? Jauh mata memandang. Jauh mana? Tuan-tuan tengoklah jauh mata memandang. Allah Allah. Kan? Jadi tuan-tuan boleh tengok. Kalau tuan-tuan pergi tengok, mata kita yang tak kelabu lah ni, kelabu jauh mana nak tengok kan. Mata yang clear tu, jauh mata memandang tu. Malaikat akan duduk, satu grup ni akan duduk situ. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam.
Lepas tu pun malaikat maut datang. Dia kata hatta yajlisuna ramailah malaikat beberapa orang. Minhum madal basar ni maksudnya sejauh mata mandang. Summa yajibul malakul maut, kemudian barulah datang malaikat maut. Kali itu dalam hadis ni tuan-tuan, malaikat maut tu dia main ke belah mana? Hatta yajlisa 'inda ru'sihi. Malaikat maut ni dia kata dalam hadis ni, dalam hadis ni. Ada yang kata-kata main belah kaki, belah tangan sebagainya kan. Tapi dalam hadis ni kata, dalam hadis ni, wallah alam. Saya lagi no komen itu tuan kata lah, susah dia nak jawab kan. Dalam hadis ni kata malaikat maut ni akan main duduk di sisi kepalanya sambil menyerunya dengan berkata. Malaikat maut akan duduk di sisi kepala orang yang nak mati tadi ni. Sambil dia berjeru, fayaqulu ayyuhan nafsul thayyibah ikhruji wa fi riwayatin al-maitu yahduruhul malaikatu fa idza kana rajulu salihan qalu ikhruji ila maghfirah. Malaikat tu akan kata apa? Wahai jiwa yang baik, keluarlah. Orang yang nak mati, orang yang mukmin, yang bertakwa, yang beriman, maka malaikat menyeru, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Dan pada satu riwayat ada disebutkan orang yang hendak mati dihadiri saat nazaknya oleh malaikat, maka sekiranya orang itu seorang yang soleh, berkatalah malaikat maut tadi, keluarlah engkau menuju ke tempat keampunannya dan keridhaan Allah. Seru kepada ruh yang ada dalam jasad orang mukmin yang nak mati tadi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kemudian roh orang itu keluar mengalir. Itu dia kata mengalir, tuan-tuan. Mengalir seperti mengalirnya setitik air dari mulut bekas air yang terbuat daripada kulit kambing. Qadahun. Kalau kita baca Nabi, masa Nabi nak wafat, ada di sisi dia qadahun bekas ayat lah. Itu tuan, dia kata di sini ruh orang yang beriman tadi ni, bila malaikat menyeru keluar, ruh orang yang beriman tadi dia keluar macam ayat menitik. Macam tu menitik, macam ayat yang keluar daripada bekas ayat. Dalam hadis ni kata macam tu. Lalu malaikat maut mengambil. Bila ruh tu keluar saja, malaikat maut akan sabuk ruh tadi. Maka apabila ia mengambilnya, malaikat-malaikat yang duduk sejauh mata mandang tadi ni, yang ditugaskan untuk itu, tidak membiarkannya di tangan malaikat maut walaupun sekelip mata pun. Lalu mereka mengambilnya. Jadi malaikat maut ambil saja ruh orang yang beriman tadi, ambil. Malaikat yang ditugaskan yang duduk sejauh mata mandang tadi akan main terus mengambil ruh tadi ni. Kemudian dia buat apa? Kemudian mereka meletakkan, mereka ni maksudnya beberapa orang malaikat lah, tak pasti buah-buah di sini disebut beberapa, di dalam kain kafan dan hanut yang tersebut. Jadi dia pupuklah kain kafan yang dibawa daripada syurga, bertabuk hanut tadi ni, dan keluar dari ruh itu bau yang harumnya seperti seharum-harum kasturi yang terdapat di atas muka bumi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, baginda ada sahabat ni duduk keliling kubur tu. Yang kita orang seorang baca talqin, kita duduk dengar. Nabi sabda hadis ni, sahabat dengar. Mula dia kata kepada orang yang mati dulu, lepas tu Nabi jelaskan. Kemudian mereka membawanya naik ke langit. Lepas pada malaikat tadi ambil ruh tadi ni, dalam kain kafan yang dibuat dari surga dan hanut tadi ni tabuk tu, yang ruh tadi mengeluarkan bau yang sangat wangi. Malaikat tadi terus membawa ruh tadi ni naik ke langit. Maka mereka tidak melalui semasa membawanya mana-mana kumpulan malaikat, melainkan kumpulan malaikat itu berkata,
ruh yang baik ini ruh siapa? Bila ruh ni dibawa oleh malaikat naik ke satu tingkat, satu lapis langit-langit, akan bertemu dengan kumpulan-kumpulan malaikat. Semua kumpulan-kumpulan malaikat bertanya, ruh yang wangi ni ruh siapa? Ruh yang wangi ni ruh siapa? Mereka menjawab, ruh si Anu, anak si Anu. Sebut nama kita di atas muka bumi ni. Sebut Ruh Ahmad bin Sa'id. Ruh Ahmad bin Sa'id. Sebut. Dengan menyebutkan sebaik-baik namanya yang biasa mereka menamakannya dengan nama-nama itu di dunia. Nama kita. Sebut nama kita pada para malaikat yang teguk tadi ni. Demikianlah halnya sehingga berakhirlah perjalanan mereka, membawanya ke langit yang pertama. Setelah itu mereka meminta dibuka pintu langit untuknya, dan dibuka pintu untuk mereka. Kemudian malaikat-malaikat yang berkedudukan istimewa di sisi Tuhan dari penduduk-penduduk tiap-tiap langit menghantar ruh itu beramai-ramai hingga ke langit yang berikutnya, sehinggalah mereka berhenti membawanya di langit yang ketujuh. Setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk itu. Allah berfirman kepada para malaikat yang bawa ruh tadi ini, simpankanlah suratan amal hamba-Ku ini di dalam Iliyin, tempat simpanan surat amal orang-orang yang berbakti, orang yang beriman. Iliyin ini satu tempat yang akan menjadi tempat simpanan amal-amal baik orang yang beriman dan sebagainya. Simpan di situ. Jadi rupanya malaikat bawa ruh tadi ini bersama dengan suratan kita, suratan amal kita ni. Suratan amal kita ni tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sampai di bahagian yang mana suratan amal kita ni tadi tuan-tuan akan dibentangkan oleh Allah SWT di padang mahsyar. Di situ kita beritahulah. Itulah satu pembentangan yang cukup adil. Yang kecil pun ada, yang besar. Yang baik yang kecil pun ditulis, yang besar pun ditulis. Jahat yang kecil pun tulis, yang besar pun ditulis. Semua tulis, semua tulis. Itu seadil-adil. Sebab tu tuan-tuan kita ni ada kata lagi, orang dalam penjara, saya dah ulang lagi kata ni, orang dalam penjara tu kita kata semua jahat dah. Dalam penjara tu ada yang baik, dia tak ada duit nak ambil lawyer je pun tersilap cakapnya lah masuk penjara. Yang tuan-tuan duk kata jangan hak bebas tu pula, baik dah. Hak bebas tu yang jahat. Hak yang tak masuk penjara ni pun jahat dah dalam penjara pun dah. Yang adilnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok insya-Allah. Kita sampai dalam hadis nanti tuan-tuan, insya-Allah. Panjang umur nanti kita boleh baca hadis tuan-tuan. Dan bawalah dia balik ke bumi lepas suratan amal tadi diserah dan disimpan di Iliyin. Maka Allah perintahkan malaikat tadi bawa ruh tadi balik ke bumi. Dan ke bumi juga aku kembalikan mereka. Bawalah dia balik ke bumi, kerana sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari bumi, dan ke bumi juga aku kembalikan mereka. Serta dia dari bumi pula aku keluarkan mereka sekali lagi. Nanti insya-Allah wa minha ukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi lah Allah akan keluarkan daripada alam Allah kita. Allah akan bangkitkan semula. Insya-Allah tuan-tuan. Jadi hari ini kita akan sambung nanti bagaimana keadaan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman dengan Allah, yang tidak bertakwa kepada Allah SWT. Macam mana Allah, malaikat mau nak ambil ruh dia. Macam mana keadaan ruh dia. Macam saya sebut awal-awal tuan-tuan, kita jasad kita ni berfungsi, berjalan, boleh cakap dah, daripada kulit mai ke tasik kelugok ni pasal ada ruh. Ruh tak ada, jasad comel macam mana pun tak berfungsi dah. Kena ke bumi, taruh lama-lama busuk. Kalau tak mau bagi busuk, kena awet. Macam mana baru ni saya tengok presiden mana tu, awet kan. Tidak busuk tuan. Jadi jasad kita ni berfungsi kerana ada ruh. Yang sakit itu dah ruh. Yang sakit itu ada ruh. Tak ada ruh tak sakit. Lepas tu kalau orang kata mati sebelah,
Orang tak mati ni, mati sebelah kan, mati. Faham sebelah tu kita dia pukul tak. Tak rasa apa ai ustaz pukul tak rasa apa. Dia tak ada sebelah tu tak ada. Tinggal sebelah lagi dah. Tinggal sebelah lagi dah. Tu pun tak main masjid lagi. Tak tinggal sebelah pun. Tak main masjid lagi. Allah. Kadang-kadang kita kena cakap kat itu Allah. Okey, dia sangat setakat itu. Kalau ada persoalan tanya dulu cakap. Kan sembahyang Jumaat, itu imam dia main dengar khutbah yang kedua, tapi dia jadi imam. Itu penjelasan Ustaz. Tak boleh. Ada syarat-syarat untuk mengesahkan khutbah. Mesti syarat-syarat untuk sembahyang Jumaat ni dia kena dengar rukun khutbah. Lebih lagi dia jadi imam. Kan? Lebih lagi dia nak jadi imam. Kan? Tak boleh jadi itu. Jadi kalau saya Allah lah. Tapi kalau katalah tuan tahu kan, tuan tahu Allah lah. Soalan dia ditanya Allah lah. Allah lah. Jadi yang sahihnya kena tanya saya bersama mufti. Tapi pengalaman yang setakat ilmu yang ada pada saya, Jumaat itu tak sah. Dia kena sembahyang Jumaat tidak ada qada, tak ada qada. Jumaat tak ada qada. Dia kena ganti dengan qada. Sebab itulah. Maaf saya ada soalan tanya, kita jawab. Sebab itulah dulu ni tuan-tuan, kita punya di Pulau Pinang ni dia ada imam khatib. Kan? Jadi punya apabila kita buat macam tu dia jadi tak apa cantik. Betul bila saya bersama Datuk Hassan, Datuk Seri Hassan kita main, dia ubah. Sebab apa? Ada masjid-masjid tidak termasuk tasik juga lah. Tak apa kita buat macam tu lah. Ada masjid-masjid yang dia hak jadi imam, dia kata aku jadi imam dah. Dia buat aku imam. Aku jadi imam lah. So baca khutbah mampu tak jadi. Khatib. Khatib. Dia khatib pula, aku jadi khatib je. Imam tak jadi, tak mau jadi. Sebab aku khatib. Jadi macam tu. Jadi yang kita bimbang ni tuan, kita bimbang. Takut manalah tahu tu imam malam tu dia tengok buat bola ke apa kan, wallah alam kan, dia pergi jaga orang sakit ke apa kan. Esok dia jadi imam main-main, dia main-main tu khatib naik. Sebelum naik lagi tu imam main awal dia lena dah. Sebab malam dia tak tidur cukup kan. Dia lena dah. Tok khatib alhamdulillah pun dia tak dengar dah. Tuan-tuan untuk khatib tepuk dia belakang, dia pun nak jadi imam. Tak sah main-main. Sebab tu imam tak dengar khutbah. Tak dengar rukun khutbah. Rukun khutbah ada apa? 5. Yang pertama, alhamdulillah, puji-puji. Dia yang pertama. Kalau khatib tak kata alhamdulillah, atau dia kata yang lain dulu, tapi famous yang kita di Malaysia ni, dia mula apa dia? Alhamdulillah. Dia kena kata yang tu. Dia tak kata yang tu, tak cukup lagu. Kemudian selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cukup dah. Selawatkan junjungan besar kita Nabi Muhammad. Kemudian dia kena wasiat kurang-kurangnya ittaqullah. Kemudian dia baca sepotong ayat Quran. Kalau katalah ayat Quran tu ada 5 dia baca salah. 5 dia baca salah. Kalau ada 5, 4 dia baca salah, 1 betul. Sepotong ayat Quran. Tu kena baca betul-betul. Baris patah bibuh kasrah. Ada yang tu saja Quran tu. Jangan. Sebab sepotong ayat Quran dan seelok-eloknya sepotong Al-Quran tu di hujung khutbah akhir. Tapi kita ni tak buatlah banyak khutbah. Banyak kan? Banyak Al-Quran, tak ada salah lah. Kemudian tu yang biasa kita dalam khutbah yang pertama kan. Kemudian dalam khutbah yang kedua, dia kena ada juga khutbah yang kedua tadi, dia kena ada alhamdulillah, selawat, kemudian dia doa. Doa. Jadi saya ulang lagi, puji pada Allah, alhamdulillah, selawat, ittaqullah, sepotong Al-Quran, doa.
Doa Rabbana atina fid dunya hasanah pun cukup. Rabbana qulna doa kepada orang yang mukmin cukup. Rukun. Jadi kita kena dengar rukun tu. Jadi kalau Tok Imam memang tak dengar khutbah, tapi tak tahulah kalau Tok Imam tu dia duduk dalam kereta, tu dia dengar lah, tu dia main jadi imam, dia jadi. Jadi kita kena tanya Tok Imam tu lah, dia dengar lah khutbah. Dia kata dia tak dengar, okey. Jadi kita nak hukum ni kena tanya Tok Imam dulu lah. Tok Imam yang kena jawab. Kalau Tok Imam tu kata dia tak dengar Ustaz, saya pun main lambat lah. Tak dengar sungguh. Memang pun dia perut nak komat dah. Dia tak dengar lah. Kalau dia dengar sikit saja, tak doa saja, yang lain dia tak dengar. Tak boleh. Dia kena limon untuk keseluruhan. Tak sempurna, tak tahu. Tapi yang sahih jawapannya ni, tanyalah saya bersama Datuk dan Jabatan Mufti akan keluarkan satu surat. Kalau berlaku di mana-mana lah, tuan-tuan bertanggungjawab lah. Okey. Orang yang saya sebut atas tadi ni, kalau bermusafir, kita digalakkan buat jamak kasar ke jamak. Bolehkah? Sebab dalam jamak ni kita dua fardu jadikan satu. Sedangkan dalam dia jamak. Okey, dia jamak. Dia sepatutnya dia kena pastikan juga tuan-tuan kalau boleh kita nasihatkan yang tu dia kena hampir dekat. Kalau dia nak jamak zuhur dengan asar katakanlah kan. Dia okey. Dia kena sembahyang zuhur dulu 2 rakaat. Lepas tu dia kena berhenti, dia kena ambil wudu sembahyang asar lah. Sebab dia kira mualat juga sebab urusan solat. Tak boleh sekali. Tak boleh lah. Dia dua. Satu zuhur, satu asar. Kan dua kan? Jadi dia kena sembahyang dulu 2 untuk zuhur, asar kan? 2 untuk zuhur, asar. Kemudian dia berhenti pergi sepenuh macam tadi pula, sembahyang sambung asar. Dia kira mualat sebab apa kita kata tadi? Urusan solat. Sebab dia ambil wudu tu dia nak sembahyang. Itu jawapan saya. Allah Allah. Jadi dalam kes jamak takhir tak buat kan? Banyak jamak. Jamak takhir. Jadi itu boleh berlaku. Tapi jamak takhir, kalau kita buat Zuhur contoh dalam pukul 1:30, tak boleh lah asar kita sekali kan. Tapi kalau kita jamak tak apa. Boleh. Kita sembahyang zuhur dulu, kita jamak takdim lah. Jamak sembahyang zuhur dulu 2 rakaat, jamak takdim ni, sembahyang zuhur 2 rakaat dulu. Lepas tu habis sembahyang pada kita dalam keadaan daim hadas kan. Kita berhenti ambil wuduk lah. Nak sembahyang asar lah ni 2 rakaat. Tapi kena 2 wuduk lah. 2 wuduk lah sebab 2 fardu situ, 2 fardu. Itu pun macam saya kata tadi, tawaf fardu, sembahyang fardu pun kena ambil dulu. Jika fardu lain sunat kalau sunat tak apa. Okey. Katakan itu tuan-tuan dan puan. Tadi jawapan saya tu kena rujuk lagi lah. Ayat tadi ni. Setakat tu yang saya tahu. Setakat tu. Allah Allah tuan-tuan. Allah Allah. Okey. Sebab saya pernah berlaku tuan-tuan di masa saya dulu di kampung, di SPS dulu. Satu masjid macam tu. Jadi okey ya. Dia Tok Imam, Tok Khatib tu dia agak gairah sangat. Dia nak jadi khatib, dia pun pergi bagi kat dia. Saya ada. Dia naik tak bawa apa tuan-tuan. Dia tak pernah baca khutbah, tak bawa apa. So dia kata tidak ada tahu kan. Lepas tu masa Tok Imam, Tok Bilal duduk bang ni, dia baru tulis. Saya kata hebat betul lah ni kau ni. Seperti kan. Saya bersama Mufti Penang, Allahyarham Datuk Syekh Azmi. Dia nak baca khutbah di Simpang 4. Dia pergi ke bilik saya, cari dulu Ustaz nak main Quran, main ni, kita tunjuk dia pun cantik. Sebelum pergi baca dia tengok lah, Syekh ni lebih kira daripada Mufti lah. Dia baca tu awal-awal lagi tak cukup rukun lah. Baca ayat asar ikutu wasal, potong tangan pun tak betul lah. Saya bangun, saya beritahu kata Syekh turun, tebah kamu tak sah. Di situ untuk imam ni tu naik baca ringkas. Alhamdulillah.